Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Pengurusi majlis yang berusaha pengurusi surau serta jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ni Allah jemput lagi kita semua untuk berada dalam taman syurga. Kita pohon kepada Allah di dalam majlis yang penuh barakah ini, supaya nama kita dan nama ahli keluarga kita telah pun ditulis oleh Allah sebagai calon-calon syurga yang akan mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ceramah saya insya-Allah tidak melepasi 1 jam setengah lah. 1 jam ataupun 1 jam lebih sikit. Pertahankan Asy'ariyah dan bahaya aliran Wahhabiyah. Itu antara yang akan kita kongsi bersama pada malam ni secara ringkas. Pertahankan Asy'ariyah dan bahayanya aliran Wahhabiyah ataupun Wahhabi. Sedia maklum kita semua mazhab Syafi'i. Ada lagi mazhab lain dalam dunia Islam hari ini, dengan bilangan umat Islam 1.5 bilion ni. Ada lagi mazhab lain, mazhab Hanafi. Ada lagi mazhab Maliki. Dan mazhab keempat yang terkenal ialah mazhab Hambali. Yang paling banyak Syafi'i, Hanafi. Kalau campur dengan Maliki, Syafi'i, Hanafi, Maliki, 3 mazhab ni 95%. Tuan-tuan bayang, macam saya cakap Kedah terus ni, saya dalam TV pun saya cakap macam ni . Mazhab Syafi'i campur mazhab Hanafi, campur mazhab Maliki 95%. Yang 5% yang paling sikit ni mazhab Hambali, yang hampir pupus ataupun dia sikit. Bukan sebab dia komando lah, bukan sebab dia tak hebat ke. Jangan tuan-tuan jangan fikir macam tu. Mazhab Hambali ni sebab bilangan ulama yang memelihara mazhab itu, yang membukukan mazhab itu, yang menyebarkan mazhab itu tidak seramai 3 mazhab tadi. Nak mudah faham, mazhab Syafi'i di Malaysia, di Mesir, sebahagian Mesir, sebahagian Syria, Dagestan, Indonesia, itu semua Syafi'i. 200 juta di Indonesia, kita di Malaysia. Mazhab Hanafi pula yang besar-besar, Hanafi lagi banyak lah. Hanafi paling ramai. Turki yang 70 juta Hanafi. Negara China ada orang Islam 60 juta Hanafi.
Pakistan 200 juta Hanafi. Ramai. Begitu tu juga mazhab Maliki di negara-negara Afrika. Majoriti negara Afrika mazhab Maliki. 95%. Kemudian yang tu mazhab fiqh. Kalau mazhab akidah, pula, kalau saya tanya mazhab akidah, yang ni ramai orang tak tahu. Ramai orang tak boleh bagi jawapan. Yang selalu datang belajar, dia boleh bagi jawapan. Mazhab akidah kita ialah mazhab Asy'ariyah. Dalam dunia Islam, mazhab fiqh yang terkenal 4. Kalau mazhab akidah 2. Asy'ariyah, Maturidiyah. Asy'ariyah, Maturidiyah. Ada 2. Dan sebenarnya ada banyak lagi sudut-sudut lain yang bermazhab. Kita baca Quran, mazhab siapa? Mazhab Imam Hafiz daripada Asim. Imam Hafiz. Di Malaysia, tuan-tuan susah nak mendengar bacaan-bacaan Quran yang berlainan. Kalau kita dengar bacaan Quran yang berlainan, mungkin kita kata sesat. Tapi dia bunyi dia pun dah wadduha wal laili idza saja. Kita kata ni Syiah ke Wahabi ni? Oh, tuduh Wahabi selalu. Jangan, nanti dulu. Malam ni kita nak cerita. Yang tu bukan Wahabi. Al-Quran yang tuan-tuan duk baca tu, dia ada lagi. Kalau kami dulu belajar di Syria, ada satu masjid, dia akan baca bertukar-tukar qiraat. Hafiz, mazhab Hafiz, kadang dibaca qiraat Qalun, kadang dibaca qiraat Hamzah, kadang dibaca qiraat Kisai, kadang dibaca, kan banyak, tapi tidak popular. Bahkan kalau kita tanya ni, pak cik duk baca selama ni Quran ni, baca ikut bacaan qiraat imam mana? Tak tahu, duk baca daripada kecil lah, tok guru duk ajar. Kita Hafiz an Asim. Qiraat kita qiraat Hafiz. Dan ada lagi yang qiraat lain. Banyak lagi. Begitulah juga bila bercakap tentang mazhab akidah, ramai yang tak boleh jawab. Yang tak boleh jawab mazhab akidah kita ni, yang kita belajar sifat 20, kita belajar, itulah mazhab Asy'ariyah. Dalam dunia Islam, mazhab Syafi'i dengan Maliki semua Asy'ariyah. Tuan-tuan faham tak? Sesiapa yang bermazhab Syafi'i dan Maliki dalam fiqh, maka akidahnya Asy'ariyah. Ni sejak zaman bila ustaz? Sat kita cerita. Dan sesiapa yang bermazhab fiqh dengan mazhab Hanafi, maka mazhab akidahnya, mazhab tauhidnya ialah Maturidiyah. Mazhab tauhid dia Maturidiyah. Tuan-tuan nak bukti, tuan-tuan jumpa mufti, contohnya mufti Mesir. Sekarang dah tukar. Sebelum ni mufti Dr. Ali Jumaah, mufti besar Mesir, Grand Mufti Mesir. Pergi tanya dia, tuan mufti mazhab apa? Syafi'i. Ini dia sendiri yang sebut. Semua mufti lah, bukan dia sendiri semua. Maksudnya siapa-siapa mufti pun kalau orang tanya, dia akan jawab. Dari segi fiqh, Syafi'i. Dari segi akidah, ana Asy'ari. Jawab Dr. Ali Jumaah, ana Asy'ari. Tak payah pergi jauh lah. Tuan-tuan jumpa lah mufti-mufti mana pun. Mufti Melaka ke, mufti Negeri Sembilan ke, mufti Johor, mufti Pahang, mufti Perak, mufti Kedah, mufti Pulau Pinang, mufti Kelantan, Terengganu, kecuali dia punya mufti kan. Tuan-tuan tanya mufti-mufti ni untuk mudah, untuk tuan-tuan mudah nak tahu, dia akan jawab kami Asy'ari ataupun Asy'ariyah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila tadi kita sebut mazhab fiqh Syafi'i, Hanafi, Maliki 95%, bermaksud yang bermazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah juga berjumlah
95%. Tuan-tuan seserempak dengan mufti Pakistan, tuan-tuan tanya. Mufti Turki, maksudnya begitulah. Keseluruhan mereka Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Kenapa tajuk pertahankan Asy'ariyah dan bahaya mazhab Wahabi yang saya pilih sekarang ni? Sepanjang 8 tahun daripada saya mula balik daripada Syria sampai tahun ni 2008 saya mula balik, sekarang 2017, lebih kurang 9. Banyak isu yang saya kupas dan bermusim. Ada satu masa saya urai kekeluargaan. Saya kaji institusi kekeluargaan di Malaysia. Bagaimana hancurnya institusi kekeluargaan Islam di Malaysia ni sebahagian besar. Saya buat kajian. Saya pusing, bukan saya pusing, orang panggil ceramah satu Malaysia sampai Sabah Sarawak, kekeluargaan. Kemudian pilih topik yang lain pula, saya bercakap tentang tanda-tanda besar kiamat dan tanda kecil. Pusing satu Malaysia. Bercakap tentang tanda kecil dan tanda besar. Kemudian saya bercakap pula tentang kehidupan akhirat. Bermula dengan barzakh, mahsyar, syurga, neraka, sirat. Pusing pula satu Malaysia. Bukan seronok-seronok nak mendedahkan kepada masyarakat umat Islam. Banyak hadis yang kita belum pernah mendengar tentang benda-benda yang saya sebut ni. Banyak. Kita ambil hadis-hadis daripada kitab, daripada Bukhari, daripada Muslim, daripada kitab-kitab lain, kita ambil, kita himpun, bentangkan kepada orang ramai bahawasanya ketika mana manusia bangun untuk menuju ke padang mahsyar, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Nabi hanya ada 3 cara menuju ke mahsyar. 3, tidak ada yang keempat. Sinfun musyah, wa sinfun rukbana, wa sinfun yamshuna ala wujuhihim. Kumpulan pertama berjalan ke padang mahsyar dengan berjalan kaki, sampai ke padang mahsyar berjalan kaki. Kumpulan kedua, kata Nabi, sampai ke padang mahsyar dengan menaiki kenderaan. Dan kumpulan ketiga sampai ke padang mahsyar dengan dihentak-hentakkan mukanya sampai ke mahsyar. Kaki di atas, muka di bawah. Ini antara hadis yang bila saya pilih satu topik, satu tajuk, satu isu, satu benda, saya ambil sebanyak mungkin ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Bentangkan kepada masyarakat. Ini masyarakat belum pernah dengar. Ada tajuk mahsyar, ada tajuk barzakh, tapi masyarakat sebut sikit-sikit saja. Selama ni duk dengar tajuk tu, huraian dia sikit-sikit. Ada huraian para ulama kita, tuan-tuan guru kita, ustaz-ustaz kita hurai. Maka kita cari lebih sikit. Hadis-hadis ni bentang kepada orang awam. Pusing satu Malaysia. Sampailah bulan ni, tuan-tuan, bulan 7, saya mula melihat satu suasana yang semakin hari semakin membimbangkan. Suasana di Malaysia makin hari semakin membimbangkan. Ulama kita sudah 200 tahun berdiam diri. Biarlah benda tu, maksudnya tak payahlah memecah belahkan ummah. Ulama kita jaga benda tu, nak bagi perpaduan. Akan tetapi bila biar benda ni, mudah cakap, bila kita biar, setiap bulan kita tengok pendakwah-pendakwah Wahabi membawa isu-isu yang mengelirukan, hukum-hukum yang mengelirukan. Ini saya sebut terus teranglah supaya kita mudah faham. Hampir setiap bulan ada 1-2 benda yang dibangkitkan. Semayang, tak payah qada. Kalau semayang-semayang yang lama yang ditinggalkan, tak perlu qada. Sebar satu Malaysia. Selama ni tuan-tuan guru di Malaysia ni berpuluh-puluh tahun duk ajar kita kena qada. Datang puak ni tak perlu qada. Dia ambil pendapat tu ada dalam mazhab-mazhab lain.
Kemudian pula bawa lagi pendapat lagi, puasa Syawal, puasa 6 Syawal ni makruh. Kita pun masyarakat jadi ni, ustaz ni, orang tanya kita, ustaz ni dia mazhab apa? Orang tanya, ustaz bukan puasa Syawal sunat kah? Orang tanya kan, kita tahu sunat. Ni ada ustaz kata makruh pula, dia ambil pendapat makruh. Buat perangai lagi, buat perangai pula. Jadi kemudian datang bulan lain pula, naik satu lagi isu. Datang bulan lagi, paha bukan aurat pula. Kita tengok, maksudnya bila kita nak guna pendekatan lama, ulama-ulama suruh bersabar, tak perlulah kita cakap tentang ni, biarlah mereka. Kita biar semakin lama orang semakin keliru. Yang mana satu yang betul ni ustaz? Ada orang kata tak payah kunut. Bukan satu Malaysia berkunut kah ustaz? Bukan kunut ni mazhab Syafi'i kah? Ya, yang mazhab Syafi'i. Ada orang kata tak perlu kunut. Loh, kenapa kamu nak masukkan pandangan mazhab lain dalam masyarakat Syafi'i? Kenapa kamu perlu ambil pandangan mazhab Maliki, letak di sini, ambil pandangan Hanafi, pilih pandangan Hanafi, letak di sini? Sehingga mengelirukan masyarakat. Semakin hari, semakin dibiarkan, masyarakat semakin keliru, semakin keliru. Dulu saya tak ada, dulu tak pernah ada perancangan nak cakap tentang ni. Tapi disebabkan kita tengok, lagi ditegur, lagi banyak yang dibangkitkan. Benda-benda yang mengelirukan ni, lagi dia masuk dalam masyarakat. Setiap minggu tuan-tuan boleh tengok pandangan-pandangan ganjil. Ataupun dia bukan, kadang-kadang dia bukan pandangan ganjil, dia pandangan mazhab lain, tapi dia ambil bawa ke sini. Tuan-tuan, sebab itulah para ulama sangat berdisiplin untuk mengeluarkan sesuatu fatwa. Sangat berdisiplin. Imam Malik Ibn Anas, pengasas mazhab Maliki, kadang-kadang bila orang tanya soalan, dia kata tak tahu. Dia kata tak tahu, dia kata tak tahu, lebih daripada 10 kali. Sampai orang yang tanya soalan tu, Tuan Imam, bukankah Tuan Imam digelar sebagai Imam Darul Hijrah, Imam Negara Madinah? Tidak ada orang lain boleh mengeluarkan fatwa kalau Imam Malik berada di Madinah, kerana alim dia. Maka ada fatwa yang tidak diketahui, tidak dijawab oleh Imam Malik. Maka seni berfatwa ni adalah sesuatu perkara yang dipelajari oleh para ulama. Seni berfatwa, kaedah berfatwa, kaedah mengeluarkan pendapat. Dia ada peraturan dia tersendiri, bukan ikut dan saja. Kalau kita pandai baca kitab sikit, kemudian kita nak ambil mazhab-mazhab lain, ambil yang ni sikit, ambil yang ni sikit, masyarakat akan rosak dan akhirnya masyarakat tidak lagi memahami Islam dengan cara yang betul. Tuan-tuan, jadi dengan sebab tu saya ngambil keputusan untuk bercakap tajuk ni, pertahankan Asy'ariyah dan di mana bahaya dan mudarat Wahabi ni, tuan-tuan sekalian. Jadi Asy'ariyah ni ialah mazhab akidah kita dan semua Syafi'i dan Maliki yang lain. Dia diasaskan oleh seorang ulama besar yang hidup pada tahun 300, yang wafat pada tahun 324 Hijriah. Dia macam ni tuan. Kita tahun ni 1438 Hijrah. Sekarang ni kan tuan-tuan tengok kalender 1400, nama sungguh ni. Kan antik tu. 1438 Hijrah H. Itulah lebih kurangnya umur umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wafat pada tahun 11 Hijrah. Kemudian Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijrah. Kan dah ke belakang tu. Bukan itu, waktu tu Imam Abu Hanifah hanya berjumpa dengan sahabat, beberapa sahabat yang masih hidup ketika tu. Kemudian kita hari ini 1438.
Hijrah. Itu apa nama ni, tempoh usia umat Nabi Muhammad sampai ke hari ini. Allahu Akbar. Letih. Minta maaf, saya letih sangat hari ni, tak terlampau letih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pengasas mazhab akidah Asy'ariyah ini, beliau wafat pada tahun 324. Lama tu, 324 Hijrah. Hari ini 1400. 1438 bermaksud kita hidup pada kurun ke-15. Entah, bermaksud kita hidup pada kurun ke-15 ni. Tahun ni. Yang tahun ni sampai malam ni, tuan-tuan sekalian, kita hidup pada kurun ke-15. Macam mana nak kira? 100 tahun satu kurun. 100 tahun satu kurun. Kalau tadi kita sebut Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijrah, bermaksud Imam Abu Hanifah ulama kurun ke-2. 100 tahun satu kurun. Masuk 101 dia dah dikira kurun yang kedua. 101 dah dikira kurun yang kedua. Imam Ghazali wafat pada tahun 505. Semua orang pernah dengar nama Imam Ghazali. Ini baru kita nampak di mana fasa kehidupan mereka. Sekarang dah ada 15 kurun. Umat Nabi Muhammad sudah 15 kurun. Imam Ghazali wafat pada tahun 505. Maksudnya dia ulama kurun ke-6. 500 tahun dikira 5 kurun. Campur 1 tahun dia dah jadi kurun ke-6. Dia macam tu. Okey, kita tengok pula Imam An-Nawawi, kan masyhur. Al-Imam An-Nawawi wafat pada tahun 676. Baru kita nampak, oh macam tu. Kita dah 1004. Imam Nawawi dah lama, 676. Maksudnya Imam Nawawi ulama kurun ke-7. Al-Imam Ibn Taymiyah wafat pada tahun 728. Bermaksud Imam Ibn Taymiyah ulama kurun ke-8. Macam tu lah tuan-tuan. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, pengasas mazhab akidah kita, tu, wafat pada tahun 324. Bermaksud dia daripada kurun ke-4. Macam itulah. Maksudnya kurun awal, kurun yang awal, 1000 tahun yang lalu. Al-Imam Syafi'i, pengasas mazhab fiqh kita, wafat pada tahun 204 Hijrah. Maka Imam Syafi'i ulama kurun ke-3. Macam tu lah. Pengasas mazhab kita daripada kurun ke-3, pengasas mazhab fiqh kita kurun ke-3, pengasas mazhab akidah kita kurun ke-4. Jelas. Sama. Maka Imam Abu Hasan Asy'ari, dia pun asaskan mazhab ni, fiqh, akidah ni. Dia bukan pencipta akidah tuan-tuan. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bukan pencipta akidah. Dia menghimpunkan prinsip-prinsip akidah yang beliau ambil daripada Quran, daripada hadis, letak dalam buku. Yang tu saja. Samalah fiqh, mana ada zaman Rasulullah, mana ada orang kata jom pergi mengaji fiqh, jom kita pergi belajar nahwu. Tiada, benda tu tidak dibukukan, belum dibukukan. Sampailah zaman imam-imam tertentu, Al-Imam Syafi'i membukukan mata pelajaran usul fiqh. Dia bukukan mata pelajaran tu. Kandungan usul fiqh itu telah pun ada pada zaman Nabi. Kandungan praktikal ilmu itu dah ada zaman Nabi, tapi tidak dibukukan. Imam Syafi'i pun ambil, dia teorikan benda tu, lalu dibukukan. Samalah macam akidah Asy'ariyah. Dia ambil daripada Quran, dia ambil daripada hadis, kemudian dibukukan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan ada satu bahagian Imam Abu Hasan Asy'ari, dia campurkan dengan kefahaman logik akal.
dengan kefahaman logik akal yang tidak bertentangan dengan Islam, yang tidak bertentangan dengan Islam. Apa itu wajib akal? Apa itu mustahil dari segi akal? Apa itu harus dari segi akal? Yang itulah bahasan itulah yang dimasuk tu. Masuk satu bab dalam kitab akidah tadi. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi duduk berlegar di mukadimah. Saya nak bagi kita faham. Kita tuan-tuan dah nampak, oh di sana asal mazhab kita. Siapa pengasas mazhab kita? Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam biasa ke dia ni? Dia ni seperti yang kita sebut kalau bidang fiqahnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Yang pakar dalam bidang fiqah, maka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sepakar itulah dalam bidang akidah. Disebabkan itu mazhab ini berkembang pesat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, 14 orang mufti di Malaysia ni, kalau tuan-tuan pergi tanya mana-mana mufti, pergilah tanya mana-mana mufti, 13 daripada 14 ni mazhab akidahnya ialah Asy'ariyah. Pergilah tanya, pergilah pejabat mana pun, dipersilakan tanya. Daripada bilakah Asy'ariyah ini sudah hidup? Tadi kita dah sebut daripada kurun keempat. Setiap 100 tahun mazhab ini didokong oleh puluhan ulama-ulama mujtahid, sama ada daripada mazhab Maliki ataupun daripada mazhab Syafi'i. Kan saya sebut tadi, Maliki dengan Syafi'i kedua-duanya kalau akidah sekali. Kedua-duanya Asy'ariyah. Kedua-dua mazhab ini bermazhab akidah Asy'ariyah. Maka ramailah di sepanjang. Jadi tuan-tuan bayangkan daripada kurun keempat itu sampai hari ini, kurun kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, kan panjang. Ramailah imam-imam di situ yang kesemua mereka ni bermazhab dengan mazhab Asy'ariyah. Sepanjang 1000 tahun tu, 1000 tahun lebih perjalanan itu, setiap 100 tahun tu dipenuhi oleh ulama-ulama besar yang kita mendengar nama mereka tapi kita tak tahu, oh dia mazhab Asy'ariyah. Ya, antara yang sangat masyhur adalah Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Ghazali, Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, Hujjatul Islam, akidahnya Asy'ariyah. Ni kenapa saya sebut ni? Sekejap lagi saya sebut kepada tuan-tuan kenapa saya bawa mukadimah begini. Antara imam yang semua tuan-tuan kenal, imam ni alim dalam bidang hadis, mujtahid dalam bidang fiqh, dan kita tak tahu rupanya mazhab akidah dia ialah Asy'ariyah. Antaranya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi akidahnya Asy'ariyah. Antara imam lain Al-Imam Suyuti. Kan selalu tuan-tuan dengar Imam Suyuti mazhabnya Asy'ariyah. Antara imam lain Al-Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi. Kan imam-imam hadis ni Al-Imam Ad-Daraqutni. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Daraqutni. Al-Imam Ad-Daraqutni mazhab akidahnya ialah Asy'ariyah. Dan begitulah ratusan ulama lain. Dan begitulah ratusan ulama-ulama mujtahid lain yang mendokong, yang memelihara mazhab ini. Kenapa saya bercakap tentang mazhab ini? Untuk dipertahankan. Kan tajuk kita pertahankan Asy'ariyah. Okey. Saya bercakap tentang tajuk ini, pertahankan Asy'ariyah, kerana di Malaysia sudah ada segelintir ustaz-ustaz, segelintir pendakwah-pendakwah yang mula menyesatkan mazhab Asy'ariyah. Bukan dia kata khilaf lagi dah, dia kata sesat. Kalau dia dah berani sebut di masjid bahawa Asy'ariyah sesat, berani sebut di surau Asy'ariyah sesat, berani tulis artikel kesesatan Asy'ariyah, berani ceramah dan masuk dalam YouTube kesesatan Asy'ariyah, maka ramailah Asy'ariyah ataupun manusia-manusia atas muka bumi Allah ini yang sesat dan terkeluar akidahnya. Faham tak tuan-tuan? Berapa peratus tadi saya sebut di awal tadi? 95% Asy'ariyah Maturidiyah. Senangnya kamu keluarkan. Siapa mereka ni ustaz? Daripada mana? Sudah lama ke akidah mereka ni? Ini kita nak bahas. Mereka ini digelar sebagai Al-Wahhabiyah, aliran Wahhabi, yang mudah menyesatkan orang lain,
yang selalu membid'ahkan amalan-amalan orang lain, masyarakat Islam yang lain. Di seluruh dunia rentak mereka sama. Di seluruh dunia. Di mana ada pendakwah Wahabiyah, di situlah mereka akan mengelirukan masyarakat, akhirnya memecah belahkan masyarakat. Baru ni di Penang, soal makcik. Ini satu contoh saja, tak kita banyak contoh. Kalau sempat lah. Sempat tu memang sempat. Ni saya lah yang letih. Makcik ni dia tanya soalan. Dia duduk hari raya kan, balik raya semua balik, menantu ramailah berhimpun. Ni nak jadi punca lah, nak berselisih. Nak jadi punca selisih. Ini makcik ni tanya, ni Quran ni terjemahan ni, boleh kan kalau nak pegang tanpa wuduk? Lalu dijawab oleh salah seorang ahli keluarga tu, terjemahan ke tak terjemahan ke, Quran tu boleh pegang, tak ada masalah. Terjemahan ke tak terjemahan ke, Quran tu boleh pegang. Si ibu ni cerita dah. Si ibu ni duk cerita. Dia kalau balik, yang ni bid'ah. Kalau balik, yang ni tak boleh. Pagi raya, dia jadi dua, dia pecah. Walaupun dalam keluarga, saya tak kisah, saya tak kira. Ni isteri saya nak bawa balik. Jangan ziarah kubur. Bid'ah. Pecah. Benda khilaf dia tak boleh nak berlapang dada. Khilaf bagi dia betul, orang lain salah. Ini masalah. Kita berkhilaf dengan mazhab lain, kita berlapang dada. Boleh jadi kita yang betul, boleh jadi dia yang betul. Kita amal mazhab, dia amal mazhab dia. Selesai. Ini tidak. Kita buat mazhab kita, dia kata bid'ah. Kita kata ni Syafi'i, khilaf tidak mu'tabar. Itu bid'ah. Susahlah. Jadi dia bangkit hukum-hukum yang dipilih, hukum-hukum dia kata ni daripada guru kami, ini dalil dia. Tak betul yang selama ni orang ajak kena pegang berwuduk ni. Mana pula, datang mana pula. Daripada situlah. Bila suruh sebut nama ustaz apa, kita pun faham dah. Ustaz sekian-sekian, kita tahu dah. Daripada kelompok Wahabiyah. Tuan-tuan sekalian, Jadi daripada situ. Sebab tu kita ambil keputusan untuk sebut kepada orang ramai supaya kita faham siapa Asy'ariyah ni. Dia satu mazhab yang usia dah sudah ribuan tahun, 1000 tahun lebih. Kemudian dia didokong oleh mujtahid sepanjang kurun. Mujtahid sepanjang kurun. Nabi ada sebut dalam satu hadis bahawa setiap 100 tahun Allah akan menghantar mujtahid. Mujaddid. Allah Ta'ala akan menghantar mujaddid, pembaharu dalam agama. Bukan bawa agama baru. Dia tolong susun balik. Urusan agama ini setiap 100 tahun Allah akan menghantar seorang alim di kalangan umat Nabi Muhammad. Hadis sahih. Setiap 100 tahun seorang alim. Dialah yang paling kuat ilmunya, waraknya, dialah yang susun balik, dialah yang memenangkan umat Islam, dialah yang mengganding bahukan ulama-ulama Islam yang lain untuk duduk satu pasukan, dialah. Setiap tahun akan ada. Tuan-tuan sekalian, mujaddid ini pernah ditulis dan dipilih oleh para ulama. Ulama pilih. Antaranya Imam Suyuti. Imam Suyuti ni dia duduk belakang sikit. 911 Hijrah. Kalau tak silap saya, Imam Suyuti 911 Hijrah, maksudnya ulama kurun yang ke-10. Al-Imam Suyuti dia pilih mujaddid untuk setiap 100 tahun ni. Dia pilih yang pertama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua dia pilih Al-Imam Syafi'i, mujaddid yang kedua. Mujaddid yang kedua, yang ketiga dipilih oleh Imam As-Suyuti, Al-Imam Ibn Suraij. Yang keempat Al-Imam Al-Baqillani. Yang kelima mujaddid umat Islam adalah Al-Imam Al-Ghazali. Yang ke berapa? 1 2 3 4 5 6 Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang seterusnya Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid. Yang seterusnya Al-Imam Al-Bulqini. Keenam
ketujuh mujaddid ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketujuh mujaddid yang dipilih oleh Al-Imam Suyuti ini, mazhab mereka adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sesat ke? Senang kamu keluarkan Asy'ariyah Maturidiyah sebagai sesat? Mereka mengatakan Asy'ariyah dan Maturidiyah bukan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ada bukti ke Ustaz? Buka YouTube. Tak payah bukti-bukti. Tuan-tuan nak pergi tanya sendiri tak payah. Dalam YouTube ada. Begitu berani mereka. Tak ada masalah disebut bukti penyelewengan akidah Asy'ariyah. Tajuk ceramah. Tuan-tuan, kita duduk diam lagi. Orang kata ni ada orang ceramah tajuk bukti penyelewengan akidah Asy'ariyah. Bukan kita tu, orang lain tu. Kita tak sedar bahawasanya benda tu ditujukan kepada kita dan kepada majoriti umat Islam yang ada di atas muka bumi Allah ni. Kumpulan ini sudah mula beredar, sudah mula giat di seluruh dunia. Penuh berselerakkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan sekalian, Asy'ariyah Maturidiyah ni adalah mazhab akidah yang diiktiraf di dalam Malaysia ni secara rasminya. Secara rasminya. Tuan-tuan boleh buka laman web JAKIM, tuan-tuan boleh tengok panel fatwa JAKIM. Sejak 1000 tahun lebih saya bacakan. Supaya tuan-tuan kata betul ke Ustaz Asy'ariyah apa semua ni kan. Saya baca beberapa contoh daripada jabatan-jabatan mufti bahawa akidah kita adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Mazhab akidah kita Asy'ariyah Maturidiyah. JAKIM sebut sejak 1000 tahun lebih aliran yang menjadi peneraju kepada pentafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah ialah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Manakala dalam bidang fiqh ialah 4 mazhab yang utama, iaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Dan tuan-tuan buka dalam web ke semua jabatan-jabatan mufti di Malaysia ni, X9 ke, Kedah ke, semua akan sebut tentang pegangan dari segi dari segi akidah ni ialah Asy'ariyah Maturidiyah. Saya baca satu lagi contoh lain, sebab nak masuk perbahasan lain. Fatwa Johor adalah ditetapkan bahawa umat Islam di negeri Johor hendaklah mengikut undang-undang dan ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segi akidah, berpandukan mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itulah mazhab akidah kita. Yang malam ni saya sebutkan kepada tuan-tuan supaya kita sedar bahawa mazhab ini sekarang ini sedang diserang dan disebut sebagai mazhab yang terseleweng. Satu, dan terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Dan bila disebut terkeluar daripada Ahlus Sunnah tu, kita rasa tak boleh nak diam dah, tak boleh nak. Dulu kita bertolak ansur, tapi sampai tahap dia mengeluarkan kita daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya rasa dah tak boleh diam. Walaupun saya selalu masuk TV dan radio, saya kata kalau lepas ni pun depa sekat ke, contohlah wallahu alam kan, kalau dah tak bagi dah saya sebut benda ni kan, saya redha, tak ada masalah, saya redha kan. Jadi saya nampak dia punya keperluan untuk kita sebutkan perkara ni supaya orang Islam di Malaysia ni faham tentang kedudukan isu ni pada hari ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu Asy'ariyah. Mazhab Wahabi ni pula dia berasal oleh seorang syekh yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia wafat pada tahun 1206 Hijrah. Maksudnya dia ulama kurun ke 13. Kita hari ni kurun ke 15. Baru ni je. Maksudnya 200 tahun kebelakangan ini baru muncul. Bukan daripada kurun mana. Okey, dia muncul di Najd. Najd hari ini adalah Riyadh. Najd hari ini adalah Riyadh, Saudi. Di situlah beliau lahir, membesar. Keluarga dia orang alim. Ayahnya Asy-Syaikh Abdul Wahhab. Dia Muhammad bin Abdul Wahhab, ayahnya Asy-Syaikh Abdul Wahhab.
qadhi di situ. Dan ayah dia ialah orang kata Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar, bermazhab Hambali. Tak ada masalah apa. Bukan ayah dia yang mendidik dia untuk dia membawa fikrah yang mengelirukan tu. Bukan ayah dia. Ayah dia mengajar Syekh Muhammad ni. Ayah dia ajar daripada kecil, ajar ilmu agama sebagainya elok bersama dengan abang Sulaiman. Abangnya bernama Syekh Sulaiman. Lalu membesar kedua-dua orang ni. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dia keluar merantau dan mula berjumpa dengan buku-buku yang dikarang oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah. Tadi kan saya sebut Imam Ibnu Taimiyah ni dia hidup pada kurun ke-8. Imam Ibnu Taimiyah ini, tuan-tuan sekalian, dia kurun ke-8. Imam Ibnu Taimiyah ini seorang imam mujtahid. Maksudnya kalau saya sebut tadi kepada tuan-tuan Imam Ibn Abdul Bar, Imam Malik Ibn Anas, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Ibn Taimiyah ini juga mujtahid. Tetapi dia telah melakukan beberapa kesilapan besar. Dengan melanggari ijma' dan mengeluarkan pendapat-pendapat yang songsang. Imam Ibn Taimiyah ni. Maka ada dalam kitab dia pendapat-pendapat ni, pendapat-pendapat yang ganjil ini ada dalam kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Taimiyah. Syekh Muhammad Abdul Wahhab yang hidup pada kurun ke-13 tu, dia mula berminat dengan pendekatan Imam Ibn Taimiyah. Dia tengok, dia baca, dia berminat. Lalu dikeluarkan kembali ke semua fatwa-fatwa ni. Sebab tu tuan-tuan tengok fatwa-fatwa Imam Syekh Muhammad Abdul Wahhab dia sama dengan pendekatan dan fatwa Ibn Taimiyah pada sesuatu perkara. Cuma ingat Imam Ibn Taimiyah ni, Imam Ibn Taimiyah yang hidup pada kurun ke-8 tadi, kalau nak bandingkan dengan ilmunya yang benar, kita boleh sebut 90% ataupun 95% ilmu dia adalah benar. Yang dia tulis, ratusan kitab yang dia tulis, banyak yang benar. Ada satu bahagian daripada apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah ni, ada satu bahagian dalam kitab-kitab dia, pendapat-pendapat yang ganjil ni yang terletak di pelbagai tempat dalam kitab dia. Pendapat-pendapat ganjil inilah yang tidak dipersetujui oleh seluruh ulama, start daripada zaman itu sampai hari ini. Kita ambil satu contoh ulama yang hidup pada zamannya, iaitu Al-Imam Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Ni saya ambil tengok tuan-tuan, saya ambil contoh. Al-Imam ni dia wafat dalam tahun 56 Hijrah. Kan sezaman. Tengok apa imam ni kata. Al-Imam ni juga yang saya sebut ni, Imam Taqiyuddin As-Subki ni, dia juga imam mujtahid. Tengok apa yang dia sebut tentang Imam Ibn Taimiyah. Imam Ibn Taimiyah juga mujtahid besar, tapi dia ada masalah. Dia ada sudut yang bermasalah. Yang masalah itu sangatlah bermasalah, bukan masalah kecil-kecil. Antaranya Imam Ibn Taimiyah dia berfatwa bahawa haram untuk kita menziarahi kubur Nabi SAW dengan niat untuk menziarahi kubur itu, kecuali kita pergi untuk solat di Masjid Nabawi, kemudian kita ziarah Rasulullah, yang tu boleh. Kalau kita keluar daripada Malaysia semata-mata untuk menziarahi kubur Rasulullah sahaja, maka ia adalah haram. Perjalanan musafir itu dikira sebagai musafir maksiat. Kan berbeza tu dengan semua ulama lain. Dia langgang ijma' tu. Imam Ibn Taimiyah ni dia belah. Yang ulama sepakat, dia belah ijma' tu, dia sebut dia seorang je macam tu. Dan ada lagi berpuluh-puluh lagi fatwa dia yang lain yang membelah ijma'. Itulah yang dihidupkan kembali oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad Abdul Wahhab dia minat.
Dulu dia belajar dengan ayah dia, membesar dengan tuan-tuan guru yang duduk di Najd, belajar, kemudian dia keluar. Dia berjumpa dengan buku-buku Imam Ibn Taymiyah, dia belajar. Kemudian dia berasa sangat takjub, suka, menarik perhatian dia, dan dia pun berbalik fikrah ini. Pemikiran Imam Ibn Taymiyah ni, dia berbalik ke kampung dia, dan kita akan tengok sekejap lagi apa yang berlaku di kampung dia. Saya nak sebut dulu, Al-Imam Ibn Taymiyah ni ada beberapa pendapat. Kita boleh sebut banyak pendapat imam-imam tentang Imam Ibn Taymiyah ni, sangat-sangatlah banyak. Tentang sudut tu je tuan-tuan, bukan semua sudut, tentang sudut yang bermasalah tu. Kita ambil imam yang hidup pada zaman dia, di dalam kitab Usulul Aqaid, Imam Taqiyuddin As-Subki yang wafat tahun 756. Imam Ibn Taymiyah wafat 728. Maksudnya zaman itu. Maksudnya zaman yang sama. Kata Imam Taqiyuddin As-Subki, Imam Ibn Taymiyah benar-benar telah membuat bid'ah dalam dasar-dasar keyakinan. Ia telah meruntuhkan tonggak-tonggak dan sendi-sendi Islam setelah dia sebelum ini bersembunyi di sebalik mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Saya silap, bukan kitab Usul Aqaid, kitab lain, bukan kitab Usul Aqaid. Dasar-dasar keyakinan. Ini adalah sebutan daripada seorang imam yang hidup pada zaman itu, dan ada lagi beberapa imam yang lain. Saya sebut satu lagi. Imam Al-Hafiz, imam mujtahid juga, namanya Waliyuddin Al-Iraqi. Dia hidup selepas tu, iaitu dia wafat pada tahun 862. Kata Imam Waliyuddin Al-Iraqi, dia berkata, Ibn Taymiyah telah menyalahi ijma' dalam banyak permasalahan, kira-kira sekitar 60, sebahagiannya dalam masalah usuluddin, masalah akidah. Dia berbeza dengan ulama' lain dalam masalah akidah, dan sebahagiannya dalam furu'uddin. Itu selesai. Tuan-tuan nampak? Tuan-tuan nampak? Maksudnya pengasas mazhab Wahabiyah ni adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu perjalanan hidup dia. Dia berjumpa dengan kitab ni, lalu dia suka dengan kitab Imam Ibn Taymiyah, dia bawa balik. Apa yang berlaku bila dia bawa balik ke kampung dia? Pemahaman ini. Dia mula mengajar. Dia mengajar. Apa yang dilakukan oleh para ulama di kampungnya? Jawapannya, majoriti ulama yang berada pada zaman itu, di daerah itu, di kampung itu, termasuk ayahnya yang alim itu, menentang dakwah ataupun pemikiran baru yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi tuan-tuan jangan pula fikir, "Oh, ini jahat ni." Bukan. Dia syekh juga, tapi dia ada kesalahan dia. Dia ada sudut dia yang salah. Nah, jadi ayah dia tentang dia, abang dia sendiri pun tegur dia, Syekh Sulaiman ibn Abdul Wahhab. Dia Muhammad bin Abdul Wahhab, abang dia seorang guru juga di situ, tuan guru di daerah itu, bernama Sulaiman bin Abdul Wahhab. Apabila abang dia tengok apa yang dibawa oleh adik dia ni mudarat, tidak bertepatan dengan pegangan sebenar ataupun pegangan kebanyakan ulama ahlu sunnah wal jamaah, lalu abang dia pun tegur, abang dia pun karang kitab Faslul Khitab fi Raddi ala Muhammad ibn Abdul Wahhab. Karang kitab menentang hujjah, membenamkan aliran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, abang dia sendiri. Kemudian abang dia karang lagi kitab yang kedua, Sawa'iqu Ilahiyah fi Raddi ala Al-Wahhabiyah. Zaman itu, tuan-tuan, zaman munculnya pemikiran aliran ekstrem ini yang mengkafirkan orang, yang membid'ahkan orang, yang mengharamkan, yang membid'ahkan amalan-amalan umat Islam ketika itu, maka ulama-ulama yang ada di sekeliling itu bangkit. Mufti-mufti juga bangkit. Mufti-mufti yang ada pada ketika itu, antaranya juga ialah Mufti Muhammad bin Abdullah ibn Hamid An-Najdi yang wafat pada tahun 1225. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab 1206. Mufti pada masa itu saya sebut tadi ni, mufti lain pula kan, juga menentang ataupun menyebut tentang kesalahan manhaj, aliran, cara berfikir baru yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.
ucapan mufti itu, yang pendirian mufti yang hidup pada zaman itu, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab yang dikarang oleh mufti Muhammad ibn Abdullah ibn Hamid An-Najdi, itu dalam kitab As-Suhubul Wabilah ala Daraihil Hanabilah. Saya sebut kat tuan-tuan sumber-sumbernya. Tuan-tuan boleh rujuk. Tuan-tuan boleh buat rujukan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, akhirnya daripada situ maka tersebar luaslah ke seluruh alam ini. Tersebar pemikiran ni. Dia ada di Malaysia, dia ada di Indonesia, dia ada di negara Timur Tengah, dia ada di Afrika, penuh. Menyerang amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi bahayanya tuan-tuan dah nampak. Satu, apabila mereka mengeluarkan Asy'ariyah dan Maturidiyah daripada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita nak duduk di mana? Ustaz, yang keluarkan kita daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah ni Wahabi di Malaysia ke Ustaz? Tidak. Bermula daripada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dialah yang pertama sekali, yang terawal sekali pengasas ini. Dialah yang awal sekali yang mengeluarkan kita ataupun Asy'ariyah dan Maturidiyah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pembahasan yang kedua. 8.55 dah. Tuan jangan risau. Mazhab ini, kalau tuan-tuan tengok apa yang dia sebut, itu kebenaran. Maksudnya bagi dia itu kebenaran. Selain yang dia sebut, yang tu adalah bid'ah. Tuan-tuan, bid'ah apa? Bid'ah ni adalah perkara baharu dalam urusan agama. Perkara baharu dalam urusan agama, maka dia bid'ah. Apa hukum buat bid'ah di dalam Islam? Sesiapa yang melakukan bid'ah, benda baharu, dia bukan agama tapi dia buat main dan ajak orang yang tu sebagai agama, maka nerakalah tempat orang tu. Kalau kita sebut satu perkataan, kita kata tu hadis Nabi, padahal yang tu bukan hadis Nabi, itu pun Nabi kata dia menempah satu tempat di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sengaja reka satu kataan, dia kata inilah hadis Nabi. Dia telah tempah satu tempat dalam neraka. Bahaya. Sama macam orang bawa bid'ah, dia buat satu benda yang bid'ah, dia kata yang ni yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang ni yang dia ada Islam. Maka bid'ah ni benda yang dosa besar. Benda yang dosa besar. Apabila Wahabi, dia tengok amalan kita, dia kata bid'ah. Benda tu benda besar. Dia tengok kita ziarah pada pagi raya, orang ambil kesempatan yang balik jauh pun semua, pada pagi raya itulah ada peluang untuk ziarah kubur pun. Yang mana ziarah kubur ni adalah memang ada dalam Islam, sunat di dalam Islam, dia adalah sunnah. Tiba-tiba dia kata bid'ah lah. Dia kata bid'ah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi fahaman Wahabi, bid'ah hanya ada satu saja. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah adalah keji. Tuan-tuan, apabila ulama Wahabi, ustaz-ustaz Wahabi menyebutkan kepada tuan-tuan bid'ah, satu benda tu bid'ah, ketahuilah itu bermaksud dia nak bagi tahu benda yang tuan-tuan buat tu sesat, keji, dan itu boleh memasukkan tuan-tuan ke dalam neraka jahanam. Perbuatan itu bila dia sebut bid'ah, bermaksud boleh bawa kepada neraka jahanam. Kerana bagi mereka bid'ah satu. Bagi Wahabi, bid'ah hanya satu, iaitu kesemuanya sesat. Kalau benda Nabi tak buat, yang itu namanya bid'ah, dan apabila bid'ah, dia adalah sesat. Apakah begitu yang dipegang oleh para ulama kita? Tidak. Para ulama kita sebut bid'ah ada dua. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Ulama zaman bila Ustaz? Sejak 1000 tahun yang lalu. Sejak 1000 tahun yang lalu.
ulama-ulama kita sejak 1000 tahun yang lalu membahagikan bid'ah kepada dua. Hasanah, bid'ah yang baik. Sayyi'ah, bid'ah yang sesat. Kenapa? Saya sebutkan kepada tuan-tuan. Contoh. Tuan-tuan tengok, contoh mudah saja. Sudah 1000 tahun ulama kita, 1000 tahun lebih ulama kita berpendapat demikian. Bukan semua benda yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah itu bid'ah. Bukan semua urusan yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah itu dikira bid'ah. Ulama kita buat contoh. Tengoklah benda yang Nabi tak buat, tetapi dia masih lagi agama, dia masih lagi duduk di bawah agama. Contoh, Nabi solat, di belakang ada sahabat. Bila Nabi sebut, ni ada satu hadis ni sahih. Nabi sebut sami'allahu liman hamidah, bangun daripada rakaat. Apa maksud dia, tuan-tuan? Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Sami'allahu liman hamidah, Allah dengar. Maka kita sebut Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami, kepadamu lah seluruh kepujian. Ada satu orang sahabat dia tambah Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hadis ni sahih. Sahabat ini menambah-nambah. Nabi ajak tak? Tidak. Selesai solat, Nabi tanya tak? Mesti kena tanya. Habis solat Nabi tanya, tadi siapa tambah? Ada satu orang sahabat angkat tangan, saya ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Nabi pun jawab, aku melihat ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadiruna ilai ayyuhum yaktubuha al-awwal. Kata Rasulullah, aku melihat ketika kamu menambah itu Rabbana walakal hamdu, ya Allah, kepadamu lah segala jenis pujian, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Pujian itu ya Allah sifatnya banyak, tayyiban baik, mubarakan penuh dengan keberkatan di dalam pujian itu. Sahabat tu tambah, ya Allah, aku puji kamu ya Allah, puji yang banyak, puji yang barakah, puji yang cantik, puji yang baik. Dia tambah yang tu, sifat tu. Nabi kata, aku melihat ketika mana kamu mengucapkan perkataan itu, 30 lebih para malaikat berebut-rebut untuk menuliskan pahala itu bagi kamu. Nabi ajak tak? Nabi tak ajak. Yang tu Nabi tidak ajarkan. Satu. Contoh kedua, ada 5-6 contoh, kita sebut 3 cukup. Habis dah, pukul 9 dah. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan nampak dah jelas. Tuan-tuan, bukan semua bid'ah, bukan semua yang Nabi tak lakukan terus bid'ah. Tidak. Okey sahabat, contoh yang kedua. Nabi contoh yang mana? Seorang sahabat nama Khubayb bin Adi. Sahabat ni dihukum bunuh oleh pemimpin-pemimpin Quraisy Mekah. Waktu tu Nabi, sahabat-sahabat semua dah hijrah ke Madinah. Tiba-tiba ada satu kumpulan sahabat dalam perjalanan ditangkap, kemudian dijual kepada pemimpin-pemimpin Mekah bagi tujuan membalas dendam saudara mara mereka dan pemimpin-pemimpin besar mereka yang mati dalam perang Badar. Antara panglima perang Islam yang gagah ialah Khubayb ibn Adi. Dia membunuh beberapa kerabat pembesar Mekah. Lalu dia ditangkap di tengah perjalanan, dijual secara khianat, diikat, dikurung. Khubayb ibn Adi, hebat sahabat, kurung masih lagi beribadah. Berkata seorang wanita yang melihat Khubayb bin Adi berada dalam kurungan tu, ni sahabat Nabi ni, selingan ni tak ada kena-mengena dengan Wahabi, tak ada kena-mengena dengan bid'ah. Selang pilah kan, ni duk panas-panas kan, kita selang tuan-tuan. Jadi kata wanita ni, aku tidak pernah melihat seorang tawanan, seorang tahanan yang lebih baik daripada Khubayb ibn Adi. Sahabat ni duduk dalam penjara orang masuk Islam. Dia tak berdakwah tuan. Maksudnya dia tidak bercakap, maksud saya. Dia tidak bercakap, dia tak menulis, dia tak update status Facebook sehari 3 kali. Dia duduk dalam penjara aja.
Orang tengok kesabaran dia, orang tengok akhlak dia, orang tengok tangan diikat. Kata satu orang wanita ni, aku melihat satu hari Ibn Adi radhiyallahu anhu, sahabat Muhammad, ketika mana kedua-dua tangannya dalam keadaan diikat dan di tangannya penuh dengan buah anggur. Yang mana ketika itu di bumi Mekah bukan sahaja anggur, kurma pun tidak tumbuh. Ada buah anggur di tangan. Lalu orang ramai pun mai tengok, orang kata innahu rizqun saqahu Allahu li Khubayb. Sesungguhnya itu adalah rezeki yang pasti didatangkan oleh Allah kepada Khubayb. Tuan-tuan, dia ni dibawa pergi untuk dibunuh di satu tempat bernama Tan'im. Semua tuan-tuan tahulah Tan'im, no? Tempat wukuf ke miqat? Miqat kan? Jadi tempat wukuf pula, saya tersasul tu tempat wukuf kan. Letih biasa. Tempat miqat kan? Dulu ada satu tanah lapang di Tan'im tu, dilaksanakan hukuman bunuh. Lalu dibawalah kerajaan Mekah nak bagi orang gerun, jangan sokong Islam. Dia buat pengumuman, hari ni kita nak bunuh Khubayb, mari tengok ramai-ramai. Berhimpunlah ribuan penduduk Mekah mengelilingi Khubayb di satu tanah yang lapang. Sebelum dibunuh, diikat di kayu tadi ni, di kayu salib tu. Bukan sebab Kristian, sebab orang dulu dia ikat untuk ni, ikat tangan kanan, tangan kiri, kemudian kaki dia akan ikat. Sebelum diikat di kayu salib tu, maka Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu minta untuk solat. Dia kata, izinkan aku untuk solat 2 rakaat. Hadis ni disebutkan dalam Sahih Bukhari. Hadis ni, solat 2 rakaat Khubayb sebelum dibunuh dalam keadaan penuh kesabaran. Akhirnya dia pun semayang, Allahu Akbar. Semua tengok, ribuan orang melihat dia solat. Daripada lihat solat itu pula, pakat masuk Islam. Lepas peristiwa itulah, bukan masuk Islam waktu tu. No? Sahabat bila ibadat, tak bercakap, tidak menulis, buat ibadat, orang masuk Islam. Kita kalau semayang, syaitan main penuh. Bukan orang seronok tengok, syaitan main penuh. Kita lah termasuk saya ni. Bezanya ibadat kita dengan sahabat. Ada tajuk ibadat sahabat, tajuk ceramah kan. Ibadat sahabat luar biasa, sahabat setiap orang, walaupun kita tak kenal mereka, tapi ibadat mereka hebat. Irbad ibn Sa'd radhiyallahu anhu, tuan-tuan tak nak dengar nama sahabat. Dia habis solat, malaikat datang, tapi rupa manusia datang beritahu kat dia sekian-sekian. Kemudian malaikat tu pergi. Kita solat, orang lain datang kan, makhluk lain yang berbahaya. Tuan-tuan sekalian, jadi Khubayb pun solat. Habis solat, dia diikat. Habis diikat, lalu tubuh dia dipotong sedikit demi sedikit. Potong tangan dulu. Waktu potong tangan tu, pemimpin Quraisy senang. Ni Khubayb, pemimpin Quraisy duduk di depan sekali. Kan kerusi stadium paling mahal sekali yang depan lah. Yang paling hadapan, yang paling dekat. Yang ada bumbung semua. Okay. Pemimpin Quraisy, saya bukan nak kata pemimpin hari ni maksudnya duduk macam tu. Saya nak beritahu, kata kalau pemimpin tu tinggi, maka tempat duduk dia special lah. Dia boleh tengok dengan paling dekat sembut tu. Macam tu. Jadi pimpinan Quraisy yang berbaki, yang tak mati dalam Badar pun mati banyak menteri-menteri kanan Quraisy. Dia duduk di depan sekali. Dia orang perli tanya Khubayb. Ni Khubayb, keadaan tangan dia sedang dipotong. Wahai Khubayb, mau tak kami lepaskan sekarang, kemudian ambil Muhammad ganti? Kata Khubayb, bukan gantikan Muhammad dengan diriku. Kalau kalian nak cucuk Muhammad dengan satu duri pun, tidak akan kami izinkan. Mulut yang cakap. Bukan nak minta ganti tempat ni untuk dipotong badan. Kalau nak minta ganti dengan cucuk badan Muhammad pun, kami takkan izinkan. Kemudian dia syahid. Mati syahid. Dia orang pertama yang melakukan solat sunat sebelum hukuman gantung, sebelum hukuman bunuh. Bukan gantung, minta maaf. Sebab tadi pergi berjalan Muzium Melaka, Muzium Penjara. Tengok tempat tu, teringat. Tuan-tuan, dia adalah orang pertama sanna rak'ataini
yang melakukan solat sunat 2 rakaat sebelum dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kenapa sahabat berani buat? Sebab apabila para sahabat melihat perkara yang mereka buat itu masih lagi terpayung di bawah dalil ataupun arahan-arahan umum, ajaran-ajaran umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar tak solat? Nabi ajar. Nabi ajar tak solat, membanyakkan solat sunat? Nabi ajar solat sunat. Nabi ajar tak apabila setiap kali ada masalah untuk kita solat? Nabi ajar solat. Umum. Sahabat buat. Sama macam sahabat nama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sahabat ni balik. Habis tuan-tuan, selesai dah. Kan? Ni tak ada apa dah. Ini last ni. InsyaAllah. Jadi sahabat ni, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia pulang daripada perjalanan bersama beberapa orang yang lain. Sampai di satu tempat, sebelum sampai Madinah, orang Arab dulu bila dia berjalan di padang pasir, dia singgah di kampung, mereka ada satu adat yang baik, iaitu mereka boleh minta untuk menjadi tetamu. Boleh minta, kami nak jadi tetamu tuan, saya nak jadi tetamu tuan. Tidak melebihi 3 hari. Zaman dulu. Dan hari ini pun dalam kitab-kitab fiqh Syafi'iyah yang tebal, yang besar-besar, masih ada perbahasan ini. Boleh satu orang Islam yang datang daripada jauh, bila dia datang pada suatu tempat, dia ada hak untuk memohon menjadi tetamu kepada orang Islam di negeri itu, di tempat itu. Okey, jadi Abu Sa'id Al-Khudri dengan rombongan dia ni minta untuk makan ataupun minta untuk berehat di satu tempat. Bukan saja penduduk kampung tu kata tak boleh, dia punya ketua kabilah pun kata tak boleh. Kampung kedekut rupanya, kampung Haji Bakhil. Mungkin ketua kabilah itu kan, tak bagi. Sebiji kurma pun tak dapat. Tak apa, jom kita teruskan perjalanan balik Madinah. Bukan sahabat dia tak memberontak sahabat. Jom balik Madinah. Baru je melepasi keluar daripada kampung tu, mereka dikejar wakil rombongan. Ni nak ajak makan nasi kah? Contohlah ni, saya buat contoh. Okey, dikejar. Bila sampai dekat, wakil kabilah dia beritahu, tuan-tuan sekalian, ketua kabilah terkena sengatan. Ular kah, kalau jengking kah, wallahu alam. Hadis tu sebut sengatan. Kami dah cuba semua ubat-ubat yang kami ada, tetapi tidak berhasil, dan dia dalam keadaan yang sangat sakit sekarang. Ada tak kalangan tuan-tuan yang boleh merawat? Sahabat ni nama Abu Sa'id Al-Khudri kata, saya boleh. Semua orang tengok dia. Duk kenal ni tak pernah merawat orang pun ni. Sejak bila pula Tok Syekh kita ni? Maksudnya yang lain semua pakat tengok dia. Sejak bila boleh ni? Kita macam tu lah. Dia ni jadi doktor bila ni. Saya boleh. Ni sahabat Jom pergi. Tuan-tuan sekalian, bila pergi jumpa dengan ketua kabilah, dia pun pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Baca Fatihah. Bukan buat apa pun. Tapi hebat mulut para sahabat radhiyallahu anhum. Quran yang dibaca mereka, ruhnya, kesannya tak sama macam Quran yang kita baca. Kita baca jadi suara saja. Sahabat baca Quran, habis waladdallin, dia pun angkat, seolah-olah racun ataupun bisa itu keluar daripada jari jemarinya, seolah-olah macam tu, angkat keluar, habis macam tak ada apa. Lalu berkata Abu Sa'id Al-Khudri, dan dia kata ni ada bayaran ni, dah berubat ni ada bayaran, iaitu beberapa ekor kambing. Kan? Tadi minta sikit je nak makan, tak bagi. Kali ni dia kata ni dah kami rawat ni, kena bayaran. Ketua kabilah kena buat bayaran. Maka ketua kabilah pun bagilah berapa belah ekor kambing kepada mereka. Ataupun saya tak ingat dah bilangan tu, 8 ekor, tapi melebihi 3 ekor. Berbalik sangatlah, seekor pun cukup dah nak makan dia orang kan. Berekor-ekor diberikan kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Sebelum nak makan, nak bahagi, sahabat-sahabat kata nanti dulu. Kenanya Rasulullah. Ni Nabi tak pernah ajar. Baca Fatihah dekat tempat sakit ni Nabi tak pernah ajar. Lepas tu siap ambil upah lagi. Ni kamu ambil upah ni, kena tanya Nabi. Nabi tak pernah ajar lagi.
Abu Sa'id Al-Khudri kata kita tanya Nabi. Balik sampai Madinah tanya Rasulullah, ya Rasulullah sekian. Nabi kata asabta, apa yang kamu buat benar. Nabi tak nak hajar. Nabi kata asabta, apa yang kamu buat benar. Bahagi-bahagilah. Kambing itu jangan lupa bagi kat aku sikit. Nabi pun ketawa, Nabi melawak macam kita Rasulullah kan. Nabi kata jangan lupa bagi kat aku sama. Wadribu li bisahmin. Itu dia punya ayat dia kan. Nabi kata bagi kepada aku sedikit. Kemudian Nabi suka dengan benda tu. Jadi tuan-tuan, bila ulama kita ajar kita wirid lepas sembahyang ramai-ramai, bila ajar kita qunut, bila ajar kita tahlil, bila ajar kita, ulama kita ajar talqin, tiba-tiba datang puak ni biar senang-senang dia kata kita buat benda ahli neraka, perbuatan ahli neraka, bid'ah. Jadi masyarakat macam mana ni? Oh, ulama duk bohong kita lama dah. Itulah yang difahami oleh orang biasa. Oh, ulama dah bohong kita lama dah. Nasib baik datang pembaharu ni. Nasib baik datang ustaz-ustaz Wahabi pembaharu kita ni bid'ah ni, jangan buat. Ini bid'ah. Ha? Ulama kita tunjuk satu amalan yang kita buat tu, ulama kita kata amalan ni insya-Allah boleh menyumbangkan pahala kepada kita. Mai hak ni dia kata bid'ah. Maksudnya ketika kita menunjukkan kepada kita itulah jalan ke syurga, dia kata apa? Itulah neraka. Beza ke tak beza kita ni dengan Wahabi ni? Bahaya. Sangat berbeza. Sebab tu saya ambil utusan, saya kata kena cakap. Ketika ulama kita kata inilah amalan insya-Allah, perbuatan yang boleh mendatangkan pahala kepada kita insya-Allah. Ulama dia kata apa? Itulah neraka. Itulah bid'ah. Jadi kita sangat berbeza. Sepatutnya berlapang dada. Ulama dah khilaf. Sudah berkhilaf ribuan tahun berkhilaf. Baru datang kumpulan ni, baru muncul je. Dialah yang membid'ahkan. Dia tidak berlapang dada dengan amalan-amalan umat Islam. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar tu dulu insya-Allah. Untuk malam ni cara ringkas, cara ringkasnya saya rasa dah sampai kot maksud pada tajuk yang ingin saya sampaikan. Sama-samalah tuan-tuan, kita pelihara ahli keluarga kita kan, daripada terjebak dengan ni pemikiran ni. Bila dia bagi tahu benda baru, ahli keluarga kita buat mai benda baru, hukum baru, tengok dulu sama ada dengan hukum tok-tok guru kita, para alim ulama kita. Benda-benda tu dibahaskan lama dah kadang kan, dibahaskan dah lama, sudah selesai pun dibahaskan perkara tu. Mereka ni yang mula bangkit dan mula menyesatkan, mula membid'ahkan. Dia kena pakat-pakat jagalah ahli keluarga kita supaya tidak berlaku perpecahan dan tidak berlaku kesalahan dalam mengamalkan agama ni. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.